Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha'. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik wasta'mil abdanana fi ta'atik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa imanal muttaqin ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina fathan qariba fi 'ulumil aqliyah wan naqliyah bijahi sayyidina maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala perbendaharaan yang berada di antaranya. Dan selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, penghulu kita, kekasih kita, pemberi syafaat kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda, dan ke atas para sahabatnya, dan ke atas mereka yang mengikuti mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur kita rafakkan pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan kurnia, taufik dan anugerah hidayahnya, kita berada dalam sebaik-baik tempat yang dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dipilih pula untuk berada di dalam sebuah majlis ilmu yang merupakan sebuah taman daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melintas kepada taman syurga, yakni apabila kalian mengetahui ada majlis ilmu yang akan diadakan, ada taman syurga yang akan ada, maka hendaklah kalian berkelah di dalamnya, hendaklah kalian berpiknik di dalamnya, hendaklah kalian meraih ketenteraman dan keseronokan di dalamnya. Qila wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksudkan dengan taman syurga tersebut? Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hilaqud zikr, iaitu majlis-majlis yang mana di dalamnya hati manusia diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di dalam majlis tersebut hati-hati manusia dipautkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati disibukkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama mengatakan majlis ilmu adalah termasuk daripada majlis mengingati Allah Subhanahu wa taala, yang mana walaupun pada saat ini lidah kita tidak bergerak untuk berzikir pada Allah, namun pada saat ini hati kita sedang terjalin hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati itu terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini hati-hati kita diingatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada dalam majlis yang penuh dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seseorang tidak dapat berada dalam taman syurga ini kecuali ianya dengan rahmat Allah semata-mata.
Seperti mana di akhirat kelak tidak akan ada seorang yang masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dengan amal ibadahnya. Namun seluruh manusia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, mereka yang terpilih, mereka yang berjaya di sisi Allah. Untuk masuk ke dalam syurga bukan dengan amal ibadah mereka, tetapi semata-mata kerana rahman Allah Subhanahu wa taala, seperti mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa tidak ada siapa yang masuk ke dalam syurga dengan amal ibadahnya kecuali dia masuk dengan rahman Allah, termasuk juga aku. Aku juga tidak terkecuali. Aku akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga bukan kerana amal ibadahku, akan tetapi kerana rahman Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian ulama menjelaskan majlis ilmu yang diadakan di dunia ini adalah merupakan taman daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Taala singkapkan mata hati kita, sudah tentu kita akan melihat apakah taman syurga yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan tersebut, tetapi Allah Taala simpan perkara tersebut tersembunyi, terlindung daripada mata kasar kita, sehingga kita akan melihat hakikatnya di hari akhirat kelak. Maka seperti mana di hari akhirat tidak ada seorang berada dalam syurga tanpa rahman Allah, demikian kita berada dalam taman syurga di dunia ini adalah hanya dengan rahman Allah SWT. Mudah-mudahan dengan rahmatnya kita berada dalam taman syurga di dunia ini, Allah SWT tidak menghalang kita dengan rahmatnya untuk berada dalam syurga Allah SWT yang hakiki, yang sebenar di hari akhirat kelak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rahmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan ke atas kita semua pada saat ini adalah sebuah nikmat yang besar. Ianya adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Yang mana apabila kita bersyukur di atas nikmat tersebut, Allah akan tambahkan kemanisan iman di dalam jiwa kita. Allah akan tambahkan kelazatan, keyakinan hati yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian bersyukur kepadaku, maka aku akan tambahkan nikmat ke atasmu. Maka bersyukurnya kita di atas nikmat iman dan Islam, Allah tambahkan kemanisan iman dan kemanisan Islam di dalam jiwa kita. Apabila kita bersyukur, kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan tambahkan nikmat cinta di dalam hati kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan cinta tersebut Allah kurniakan kita taufik untuk mengikut jejak langkah dan mencontohi tauladan yang telah ditunjuk ajar oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ianya adalah nikmat kerana ia adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kelebihan dan juga fadilat menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diketahui oleh nabi-nabi yang terdahulu. Dan ada riwayat yang menyebutkan bahawa nabi-nabi yang terdahulu mereka begitu berhasrat, berkeinginan untuk menjadi umat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadi umat kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka itu adalah nabi, sungguh pun mereka itu adalah rasul, tapi masih lagi meminta daripada Allah, memohon supaya dipilih untuk menjadi daripada kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa pernah berdoa, ya Allah, jadikan aku umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa alaihi salam berhasrat, dan permohonan Nabi Isa alaihi salam diperkenankan Allah, yang mana Nabi Isa alaihi salam akan turun di akhir zaman, akan sekali lagi bersama dengan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan kita untuk berjuang meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, seperti mana yang telah dilaporkan di dalam banyak hadis-hadis yang sahih. Walhasil, seseorang yang bersyukur menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tambahkan nikmat taufik dan juga hidayah, sehingga dia dapat mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, dia dapat mengikut agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika Nabi Daud alaihi salam berkata kepada Allah, ya Allah, bagaimana aku boleh
sampai kepada tahap kesyukuran yang benar kepadamu dalam mensyukuri nikmat-nikmatmu. Kerana aku dapati ianya payah untuk mencapai kepada hakikat syukur, kerana setiap kali aku bersyukur kepadamu, aku menggunakan nikmatmu untuk bersyukur kepadamu itu, yang mana untuk nikmat itu aku perlu syukur yang lain ke atas nikmat tersebut. Seseorang yang bersyukur pada Allah, yang pertama sekali dan paling utama, dia perlukan hatinya. Hati yang mengakui bahawa segala nikmat ini miliknya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jauh di dalam hatinya itu penghargaan, rasa terima kasihnya, syukurnya kepada pemberi nikmat, kepada penganugerah, kepada pengurnia nikmat tersebut. Yang mana hati tersebut adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepadanya. Yang mana dia menggunakan hati tersebut untuk bersyukur kepada Allah. Sekarang dia perlukan kesyukuran yang lain ke atas nikmat tersebut. Yang mana kemudian apabila dia bersyukur di atas nikmat tersebut, dia perlukan kesyukuran yang lain. Begitu juga seorang yang bersyukur pada Allah, dia perlukan lidah untuk kita mengucapkan Alhamdulillah. Kita perlukan nikmat lidah, dan menggunakan nikmat lidah tersebut untuk mengucapkan syukur pada Allah. Kita perlukan kesyukuran yang lain pula untuk bersyukur di atas nikmat lidah tersebut. Dan apabila menggunakan nikmat lidah untuk bersyukur, perlukan kesyukuran yang lain di atas nikmat syukur tersebut. Nabi Daud AS, beliau mengatakan bagaimana ianya berantaian, bersalah silah, tidak ada kehabisan. Sehingga untuk bersyukur, untuk dapat bersyukur kepadamu wahai Allah, adalah merupakan nikmatmu wahai Allah, yang perlukan kesyukuran yang lain pula. Dan di dalam bersyukur pada Allah, kita perlukan anggota badan kita dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu syukur itu adalah pada 3 perkara. Yang pertama pada hati, yang kedua lidah, dan yang ketiga anggota badan kita menggunakan nikmat-nikmat tersebut menurut apa yang dikehendaki dan diredai oleh pemilik nikmat tersebut, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemusykilan di sisi Nabi Daud AS, bagaimana aku boleh menjadi benar-benar seorang hamba-Mu yang bersyukur wahai Allah? Untuk bersyukur padamu aku perlukan, ianya adalah nikmat yang aku perlukan syukur yang lain. Dan untuk bersyukur padamu aku perlu menggunakan nikmat, yang mana menggunakan nikmat tersebut aku perlukan kesyukuran yang lain. Sampai bila aku boleh sampai kepada hakikat syukur padamu wahai Allah? Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjawab kepada Nabi Daud AS, ya Daud, al-an syakartani. Wahai Daud, apabila kamu menyedari bahawa kamu makhluk yang lemah, yang dhaif, yang tidak mampu untuk bersyukur kepadaku seperti mana aku layak untuk disyukuri. Apabila engkau memahami bahawa engkau adalah begitu lemah dalam mensyukuriku seperti mana aku berhak untuk disyukuri, maka demikian aku golongkan engkau di sisiku daripada kalangan orang-orang yang bersyukur. Benar, tidak ada seorang manusia pun yang boleh benar-benar mencapai tahap kesyukuran seperti mana Allah itu layak untuk disyukuri. Sungguh pun seseorang itu beribadah beribu-ribu tahun sekalipun, seseorang tidak dapat bersyukur dengan nikmat yang Allah SWT berikan kepadanya. Di dalam sebuah hadis dilaporkan di hari akhirat nanti, Rasulullah memberitakan akan ada seorang lelaki daripada Bani Israel yang hidup dan beribadah 500 tahun lamanya di dunia ini. Kemudian diberitahu kepadanya, masuklah kamu ke dalam syurga Allah dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Masuklah kamu ke dalam syurga Allah dengan rahmat Allah. Maka dia terperanjat, bagaimana dengan amal ibadahnya yang 500 tahun tersebut? Adakah ianya sia-sia begitu sahaja masuk dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala? Maka dia tidak faham konsep rahmat tersebut. Dia nak masuk dengan amal ibadahnya, dengan susah payahnya selama 500 tahun bermujahadah, beribadah kepada Allah. Maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat, lihat hamba-Ku ini, dia ingin masuk syurga dengan amal ibadahnya. Maka lihat dan tegakkan, dirikan neraca khusus untuknya, dan letakkan di sebelah neraca
500 tahun amal ibadahnya dan letakkan di sebelah neraca yang lain satu nikmat daripada sebelah matanya, tak perlu dua mata. Nikmat sebelah daripada matanya letakkan di sebelah neraca yang lain, dan didapati satu nikmat mata tersebut melebihi daripada 500 tahun amal ibadahnya. Bermakna 500 tahun amal ibadahnya masih belum cukup untuk mensyukuri walaupun satu nikmat mata. Satu nikmat daripada sebelah matanya. 500 tahun amal ibadah masih belum cukup lagi. Itu baru satu sebelah mata. Bagaimana dengan dua mata? Bagaimana dengan dua telinga? Bagaimana dengan lidah? Bagaimana dengan dua tangan? Bagaimana dengan dua kaki? Bagaimana dengan nikmat akal? Bagaimana dengan nikmat kesihatan? Bagaimana dengan nikmat gigi? Nikmat segala-galanya daripada hujung rambut sehingga hujung kaki. Bagaimana manusia boleh benar-benar bersyukur kepada Allah seperti mana Allah layak untuk disyukuri. Dengan nikmat matahari yang Allah berikan sehingga manusia dapat hidup. Nikmat oksigen sehingga manusia dapat bernafas, menghembus dan juga menarik nafas. Nikmat degupan jantung, denyutan nadi, aliran darah. Segala-galanya adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, di mana bagaimana manusia dapat benar-benar bersyukur pada Allah. Tetapi Nabi Daud alaihi salam dia telah menzahirkan ubudiyahnya kepada Allah. Telah menzahirkan kedaifan dan juga kehinaan, lemahnya dirinya itu. Dalam mensyukuri Allah Subhanahu Wa Taala, Allah lihat inilah tujuan diciptakan manusia, supaya dia sedar bahawa dia itu lemah. Dia sedar dia adalah hamba yang begitu daif sehingga dia tidak mampu untuk mensyukuri Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana Allah berhak untuk disyukuri. Maka Allah Ta'ala mengatakan kepada malaikat, maka oleh kerana 500 tahun amal ibadah lelaki Bani Israel ini tidak dapat menampung satu daripada nikmat matanya, maka renggut dia, tarik dia dan campakkan ke dalam api neraka-Ku. Maka pada saat itu lelaki Bani Israel tadi mengaku kalah. Wahai Allah, sekarang aku memahami bahawa aku tidak dapat memasuki syurga-Mu dengan amal ibadahku, tapi aku hanya dapat masuk ke dalam syurga-Mu semata-mata dengan rahmat-Mu, wahai Allah. Ya Allah, masukkan aku ke dalam syurga-Mu dengan rahmat-Mu, wahai Allah. Kemudian Allah SWT mengatakan, wahai malaikatku, ambil lelaki Bani Israel ini dan masukkan dia ke dalam syurga-Ku dengan rahmat-Ku. Itu maksud daripada seseorang tidak dapat masuk syurga dengan amal ibadah. Kerana kita tidak cukup amal ibadah jika seseorang sejak daripada lahir sehingga dia meninggal dunia, dia sujud kepada Allah, sekali-kali dia tidak dapat mensyukuri Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apa yang kita boleh lakukan adalah merasakan kehinaan diri dan kelemahan, kekurangan diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah amat-amat bertentangan apabila seorang beribadah kepada Allah seolah-olah dia melakukan favor kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mentaati Allah, dia berjasa, dia membuat jasa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia berkhidmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah dia membantu, dia melakukan favor kepada Allah. Tidak. Ibadah kita sedikit pun tidak membantu Allah, tidak menolong Allah SWT dalam apa jua pun. Setiap satu subhanallah yang kita sebutkan, kita tidak dapat sebutkan kecuali ia dengan taufik dan hidayah Allah, kecuali ia dengan pertolongan dan bantuan Allah, dengan nusrah Allah. Kita tidak dapat solat walaupun satu rakaat kecuali dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah favor yang kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Hatta untuk kita bernafas, untuk terus wujud di atas kewujudan ini, kita memerlukan Allah dan berhajat kepadanya untuk sentiasa menciptakan kita setiap saat dan mengekalkan wujud kita. Jika Allah tidak menghendaki wujud kita di atas dunia ini, pada saat ini kita boleh lenyap terus tanpa meninggalkan sedikit habuk dan debu pun. Tapi Allah lah yang setiap saat, kulla yaumin huwa fi sya'n. Dalam surah Ar-Rahman, pada setiap saat dan setiap detik, setiap masa dan setiap waktu, Allah Subhanahu Wa Taala sibuk dengan urusannya. Dan sibuk dalam urusannya itu bukan bermakna seperti sibuk kita bekerja, tidak. Tetapi Allah dengan kuasa dan juga kudratnya menciptakan masa
Bila kita kata setiap detik dan setiap saat, bukan bermakna Allah berada di dalam lingkungan masa dan waktu, tidak. Kerana waktu dan masa adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak berhajat kepada past tense, tidak berhajat pada present tense, tidak berhajat pada future tense. Past, present dan future adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ayat ini untuk memberikan kefahaman kepada manusia, setiap detik dan setiap saat di sisi kita itu Allah Subhanahu Wa Taala sibuk dengan mengatur alam ini. Segalanya ada campur tangan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat ini apabila kita melihat di dalam diri kita degupan jantung yang sedang berlaku, kita melihat itu bukan kawalan kita. Demikian ia bukan perbuatan kita. Apabila kita menyedari bahawa ia bukan perbuatan kita, maka seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia melihat ianya berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ianya adalah begitu dekat dengan perbuatan Allah sehingga Allah lah yang mendegupkan jantungnya. Apabila dia melihat dan bertafakur ke dalam dirinya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam diri kamu wahai manusia, tidakkah kamu memikirkan, tidakkah kamu ingin mencari aku di dalam dirimu, tidakkah kamu ingin melihat cerita aku di dalam dirimu? Kerana pada alam ini segalanya Allah ingin mengenalkan dirinya. Kerana alam ini segalanya diciptakan untuk Allah mengenalkan dirinya kepada hamba-hambanya, supaya manusia mengenal Allah, supaya manusia meraih ma'rifatullah, meraih pengenalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu alam ini dipanggil sebagai alam. Alam daripada perkataan ilmu. Maka alam adalah alat untuk memperolehi ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu di dalam Al-Quran Allah kata, lihat langit, lihat bumi, lihat haiwan, lihat tumbuh-tumbuhan, lihat diri kamu, cari aku dalam dirimu. Abdi utulubni tajidni in wajadtani wajadta kulla syai' wa in fatani fataka kullu syai'. Wahai hambaku, carilah aku, tuntutlah aku. Jika kamu mencariku, sudah tentu kalian akan berjumpaiku. Jika engkau jujur, bersungguh-sungguh benar dalam mencariku, engkau akan bertemu denganku, engkau akan dapat aku. Dan sekiranya engkau jumpa dan dapat aku, engkau telah jumpa dengan segala-galanya, engkau telah bertemu dengan segala-galanya. Kerana Allah lah segala-galanya. Namun jika kalian terluput daripadaku, kalian terluput daripada segala-galanya. Jika kalian kehilanganku, kalian kehilangan segala-galanya. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai bekas-bekasnya di atas dunia ini, iaitu hati-hati para mukmin. Hati para mukmin adalah bekas Allah. Ianya adalah Tupperware, bekas Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini untuk diisi dengan apa? Diisi dengan Allah, diisi dengan keagungan Allah, diisi dengan kehebatan Allah, diisi dengan kemuliaan Allah. Hati tersebut untuk dipenuhi dengan keesaan dan ketunggalan Allah, kekuatan dan keperkasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebuah hadis qudsi riwayat mengatakan, langit dan bumi tidak dapat menampung Allah, tetapi qalbu mukmin dapat menampung Allah Subhanahu Wa Taala. Langit dan bumi tidak dapat meliputi Allah, tetapi hati manusia tidak ada had yang dapat meliputi Allah Subhanahu Wa Taala. Akal manusia tidak dapat meliputi Allah. Akal manusia, dia mempelajari ilmu, dia menghafal teori, dia mempelajari akidah dan juga segala sifat-sifat Allah, segala perbuatan Allah. Ianya adalah berbentuk data dan juga maklumat. Ianya info yang tersimpan di dalam akal. Namun akal manusia tetap terbatas untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ianya adalah fungsi hati Allah SWT ciptakan, yang mana hati tersebut datang bersama dengan ruh secara berpakej. Ruh
yang pernah berada di alam arwah, yang pernah menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, yang pernah melihat zat yang maha indah, zat yang maha agung. Saya, tuan-tuan dan puan-puan, pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Saya, tuan-tuan dan puan-puan, pernah menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Saya, tuan-tuan dan puan-puan, pernah melihat, memandang zat yang maha agung, zat yang maha mulia. Saya, tuan-tuan dan puan-puan, pernah bercakap dengan zat yang maha mulia, yang maha agung. Saya, tuan-tuan dan puan-puan, pernah mendengar daripada zat yang maha agung, yang maha indah. Saya dan tuan-tuan dan puan-puan pernah berada dalam percintaan dengan Allah Subhanahu wa taala di alam arwah. Dan ianya dirakamkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ingatkanlah wahai kekasihku Muhammad kepada umatmu berkenaan dengan peristiwa yang pernah terjadi di antara seluruh roh-roh manusia denganku. Ingatkan kepada mereka tatkala apabila mereka aku persaksikan terhadap ketuhananku. Aku menjadikan mereka menyaksikan, melihat dan memandangku. Aku mengizinkan mereka untuk berdialog denganku, bercakap denganku, supaya mereka mengenalku, supaya mereka menyimpan peristiwa percintaan tersebut denganku. Wa ashhadahum ala anfusihim. Aku mempersaksikan mereka terhadap diriku dan aku bertanya kepada setiap daripada mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Tidakkah engkau saksikan bahawa aku Tuhanmu? Yang dimaksudkan dengan saksi di sini adalah memandang. Yang dimaksudkan dengan saksi adalah melihat. Yang dimaksudkan dengan saksi di sini adalah menyaksikan. Seseorang yang tidak melihat, dia tidak menyaksikan. Seseorang yang tidak memandang, kita tidak memanggil dia sebagai seorang yang menyaksikan. Seorang yang menjadi saksi nikah, dia perlu memandang dan melihat. Seseorang yang melihat perlawanan, dia menyaksikan perlawanan. Seorang yang dijadikan saksi di mahkamah, wajib dia memandang dan melihat kes tersebut berlaku dengan matanya. Kalau tidak, sekadar ucapan dia menjadi saksi, maka tidak sah dia sebagai saksi. Saksi adalah dengan pandangan, menyaksikan adalah dengan penglihatan. Qalu bala syahidna. Dan pada saat itu kita semua melihat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Roh kita semua mempunyai mata yang pada saat itu di dalam keadaan cahaya yang masih belum ada bola mata seperti sekarang. Kerana Allah apabila memberikan makhluknya untuk melihat, Allah tak perlukan bola mata. Manusia hatta di dunia ini, di dalam mimpinya bola matanya tertutup, terpejam, tetapi melihat berbagai tempat di dalam mimpinya. Berjumpa dengan berbagai orang di dalam mimpinya. Dia melihat berbagai-bagai yang disaksikan di dalam mimpinya. Kadang-kadang dia terjumpa dengan arwah ibunya, terjumpa dengan arwah ayahnya, sedangkan pejam matanya. Mindanya sedang rehat, sedang tidur, tetapi dia melihat. Dia berada di Mekah, kadang-kadang berada di Madinah, kadang-kadang berada di tempat-tempat yang berlainan. Kalau itu bau laumanan mimpi, kalau alam mimpi itu yang mata manusia tidak perlukan untuk melihat, untuk terbuka untuk melihat. Demikian di atas di dunia ini Allah Subhanahu wa taala inginkan mata hati itu celik untuk melihat Allah Subhanahu wa taala di atas pengalaman ianya pernah melihat Allah Subhanahu wa taala di alam arwah. Allah ingin hati itu menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Bala syahidna, di alam arwah kita semua dengan senada dan sesuara. Dalam riwayat mengatakan orang yang pertama, roh yang pertama mengucapkan bala syahidna, bahkan kami menyaksikan, adalah roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita yang ketika itu diasuh
Roh kita semua diasuh di bawah roh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua menjawab bala syahidina. Bahkan kami saksikan, wahai Allah, Engkaulah Tuhan kami. Kami saksikan ketuhanan-Mu, wahai Allah. Bolehkah kita bayangkan betapa indahnya saat tersebut kita menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala yang keadaan kita adalah dalam cahaya. Ketika itu bola mata masih belum tercipta untuk kita melihat, tetapi roh kita sudah ada matanya yang sendiri. Yang pada saat ini kita sebut sebagai mata hati. Itulah mata roh, mata rohani. Yang dalam bahasa Al-Quran istilah yang digunakan adalah Al-Basirah. Al-Basirah. Al-Basar adalah mata kasar manusia di kepalanya. Al-Basar. Al-Basirah adalah mata hati, iaitu mata batinnya. Pada saat kita mendengar Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu, pada saat itu gegendang telinga kita masih belum tercipta lagi, tetapi roh kita ada pendengarannya yang tersendiri. Tanpa menggunakan getaran ataupun alunan gelombang untuk sampai, tidak perlu kepada angin dan juga udara untuk suara tersebut sampai kepada Allah, kerana Allah kalamnya tidak perlukan pada suara. Kalam Allah tidak perlukan kepada kerongkong. Suara Allah, kalam Allah tidak perlu kepada susunan-susunan huruf dan sebagainya. Sesuatu yang tidak dapat diimajinasikan dengan akal manusia. Tetapi hati dapat merasa. Hati dapat merasa. Dan apabila kita ucapkan bala syahidina, bahkan kami saksikan, pada saat itu juga kita masih belum ada kerongkong, kita masih belum ada kotak suara, kita masih belum ada lisan dan lidah, kita belum ada mulut pada ketika itu yang seperti ini. Tetapi roh kita ada mulutnya yang tersendiri, ada pendengarannya yang tersendiri, dan ada pelihatannya yang tersendiri, dan segalanya masih dalam bentuk cahaya. Dan kemudian apabila roh tersebut ditiupkan ke dalam jasad kita, maka di situ Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita. Kerana ketika di alam arwah, setelah seluruh manusia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, seorang yang mengenal Allah, seorang yang berjumpa Allah, sebenarnya dia telah kenal segala-galanya. Siapa yang bertemu Allah, dia bertemu segala-galanya. Segala ilmu telah diperolehinya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menawarkan kepada makhluknya, kepada manusia dan sekaliannya, siapakah di antara kalian yang ingin ditinggikan darjatnya di sisiku? Pada tahap ini kalian semua adalah sama, semua berada pada level, semua berada pada tahap wali Allah pada saat itu. Kerana semua roh kita mengenal Allah. Kita tidak perlu makan, tidak perlu minum, tidak perlu berehat, tidak perlu tidur, tidak perlu kahwin. Kita dalam bentuk cahaya yang dipancarkan oleh sumbernya, iaitu Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Allah pemancar nur kepada langit dan bumi. Segala makhluk adalah terbit daripada cahaya wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tawaran kepada makhluknya. Siapakah di antara kalian yang inginkan promotion, supaya aku uji dia? Jika dia lepas ujian dan lulus ujian tersebut, maka aku letakkan dia di tempat yang hebat. Aku memberi ganjaran yang besar. Dan jika dia tidak lulus ujian tersebut, dia adalah orang yang jahil dan juga zalim. Maka daripada kalangan makhluk yang menerima tawaran tersebut adalah kita manusia. Tawaran tersebut Allah berikan kepada langit. Langit mengatakan, kami tidak sanggup untuk memikulnya, wahai Allah. Diberikan kepada bumi. Bumi kata, kami tidak sanggup. Khawatir kami tidak dapat menyempurnakan amanah ini, wahai Allah. Tawaran begitu hebat, wahai Allah, tetapi kami tidak sanggup. Diberikan kepada gunung. Gunung juga tidak sanggup untuk menerimanya. Amanah yang berat. Dan ini dirakamkan dalam surah Al-Ahzab. Baik, kita berhenti sebentar untuk memberi laluan kepada azan, insya-Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Setelah seluruh roh menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala, berlaku suatu pula yang dinamakan sebagai tawaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk roh tersebut menikmati sesuatu yang lebih hebat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan ia dirakamkan dalam surah Al-Ahzab. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Yang bermaksud kami telah menawarkan kepada makhluk-makhluk pada langit, pada gunung, pada lautan, pada bumi akan amanah ini, tetapi mereka semua enggan untuk memikulnya kerana khawatir bahawa mereka tidak dapat menyempurnakan. Dan apabila kami menawarkannya kepada manusia, maka mereka menerimanya. Maka berjaya kepada orang-orang yang lulus dengan ujian ini, dan gagal mereka yang telah
Dan telah rugi orang yang gagal dalam ujian ini, kerana mereka lah orang yang benar-benar zalim dan benar-benar jahil berkenaan dengan perjanjian antara mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kejahilan dan mereka terhadap kontrak yang telah mereka meterai antara roh mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seluruh daripada manusia yang menerimanya, maka ditempatkan di suatu tempat yang Allah SWT pilih untuk mereka akan dihantar ke dunia ini sebagai suatu dewan examination, dewan exam. Satu persatu. Ada yang dihantar pada zaman Nabi Adam, ada yang dihantar pada zaman Nabi Nuh, ada dihantar pada zaman Nabi Ibrahim, ada dihantar pada zaman Rasulullah SAW, ada yang dihantar pada zaman medieval, zaman pertengahan, ada yang dihantar pada zaman sekarang ini kita. Dan setelah ini ada generasi-generasi yang roh mereka masih berada di sana, di alam arwah, menyaksikan Allah. Tetapi apabila mereka ditiupkan jasad mereka di atas dunia ini, Allah Subhanahu Wa Taala melupakan perjanjian antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Allah melupakan dengan adanya jasad tersebut, roh tersebut terlupa dengan apa yang telah terjadi di alam arwah, sebagai suatu bentuk ujian kepada manusia untuk mencari semula hakikat dirinya, untuk mencari semula hakikat perjalanannya menuju Allah Subhanahu Wa Taala, untuk dia mencari semula cara untuk dia membuka semula tabir dan juga hijab yang menidingi mata hatinya yang ianya tersindung dan tersimpan di dalam jasadnya, untuk sekali lagi mata hatinya itu celik untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana ia yang pernah melihat ketika di alam arwah dahulu, untuk dia menyaksikan seperti mana telah dia saksikan di alam arwah. Adakah kita di alam dunia ini mata hati kita boleh melihat Allah Subhanahu Wa Taala? Demi Allah, itulah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demi Allah, itulah tujuan kita dihantarkan roh tersebut untuk berada dalam jasad ini. Allah menjadikan ianya sebagai penjara kepada roh. Bagaimana roh tersebut dapat bebas dan dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini adalah rukun agama kita yang ketiga yang termaktub dalam Al-Ihsan. Ulama mengatakan ada 3 rukun agama seperti mana yang terdapat dalam hadis Jibril: iman, Islam dan ihsan. Dalam iman ada 6 perkara, iaitu percaya kepada Allah, pada malaikat, kitab-kitab, rasul, qada dan qadar, dan hari akhirat. Kemudian apa yang terkandung dalam Islam, Rasulullah SAW mengatakan adalah 5 perkara. Yang pertama, menyaksikan Allah sebagai Tuhan dan menyaksikan Rasulullah SAW sebagai pesuruh Allah. Kedua-dua penyaksian hendaklah bukan dengan ucapan semata-mata, tetapi dengan mata hatinya. Kerana mata hati ini pernah melihat Allah dan pernah melihat roh Rasulullah SAW yang mengasuh kita di alam arwah dahulu. Yang kedua, solat, kemudian puasa, zakat dan juga haji bagi yang mampu. Kemudian rukun agama yang ketiga iaitu al-ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Itu kamu menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah kamu melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah asas di dalam agama kita, bagaimana seseorang manusia itu dapat melengkapkan kehidupan agamanya sehingga dia menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan seolah-olah dia sentiasa melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini perlu dicapai oleh setiap mukmin. Perkataan melihat Allah adalah sesuatu yang besar pada kita. Namun ialah sesuatu yang dibahaskan di dalam ilmu tasawuf. Apa yang terkandung dalam ilmu tasawuf itulah jalan-jalannya, tarikat-tarikatnya. Bagaimana manusia dapat tempuh perjalanan hati dan juga pengembaraan rohani sehingga hati itu sampai semula pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati semua itu sekali lagi celik melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala berfirman di dalam Al-Quran, "Man kana fi hadhihi a'ma, fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Barang siapa di dunia ini mata hatinya buta, maka buta jugalah dia di hari akhirat kelak, dan lebih-lebih tersesat lagi keadaannya nanti.
Buta yang dimasukkan di dalam ayat ini bukanlah buta mata, kerana para sahabat juga ada buta matanya. Maka di hari akhirat mereka lah orang yang paling celik sekali, kerana mata hati mereka telah dicelikkan oleh Rasulullah SAW. Hati mereka sentiasa bermusyahadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, memandang Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dimaksud dengan hati yang mata hati yang melihat Allah adalah sesuatu yang terzahir di dalam jiwanya sehingga dia dapat merasa segalanya adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Segalanya adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Segalanya adalah perlakuan Allah Subhanahu Wa Taala. Segalanya adalah kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Segala yang Allah Ta'ala tunjukkan, segala Allah ingin kenalkan melalui nama-namanya, melalui perbuatan, melalui sifat-sifatnya. Sehingga dia melihat dirinya dan melihat alam, dia tidak melihat kecuali dia melihat ini adalah Allah sedang menceritakan tentang dirinya. Allah sedang menzahirkan dan memanifestasikan sifat, kesan daripada sifat dan juga perbuatannya. Yang segala itu semuanya berkait rapat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga apabila kita sepakat menyedari bahawa aliran darah dan degupan jantung dalam hati, dalam diri kita itu bukan perbuatan kita, maka kita perlu sepakat bahawa itu adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seseorang yang menyedari bahawa itu adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia mengetahui bahawa yang lebih dekat dengan dirinya bukan dirinya, tapi Allah lah yang lebih dekat dengan dirinya, kerana perbuatan yang berada dalam diri kita bukan perbuatan kita. Perbuatan itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat kekuatan, sifat apa sahaja yang kita miliki bukan milik kita, tetapi segala sifat tersebut adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Wujudnya kita di atas dunia ini, sifat wujud tersebut bukan milik kita, tetapi adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita meleburkan segalanya di dalam sifat dan juga perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, dan melihat bahawa kita tidak mempunyai sebarang hak dan sebarang pemilikan pada wujud kita, pada kekuatan kita, pada sifat dan perbuatan kita, dan segalanya innalillah wa inna ilaihi rajiun, demikian mata hati itu sebut akan celik melihat Allah. Hati yang melihat Allah, hati yang merasa Allah, hati yang tajalli, yang termanifestasikan yang penzahiran Allah, 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 Allah. Sesuatu yang berlaku, sama ada yang baik, dia melihat Allah yang datangkan. Dan apabila datang sesuatu yang buruk, dia juga nampak ini Allah yang datangkan. Dia dapat merasa ini Allah. Merasa dengan yakin. Rasa di situ adalah yakin. Yakin. Al-basirah di situ adalah mata keyakinan. Bukan bermakna hati yang melihat Allah dia nampak cahaya yang berkilau-kilau. Tidak. Tapi hati yang penuh keyakinan bahawa ini adalah segalanya hikmah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti ada rahsia di sebalik apa yang berlaku. Maka seseorang yang melihat alam ini dan melihat dirinya dengan kaca mata kanta tauhid, jiwa yang bertauhid, dia telah pakaikan kacamata tauhid, dan setiap kali apa yang dia lihat dia akan satukan, ditauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala di situ. Maka apakah natijah yang akan keluar? Natijahnya adalah akhlak Muhammadiyah. Semakin jiwa itu bertauhid, semakin akan terbit daripada dirinya adab dan juga akhlak yang mulia. Jika seseorang mendakwa dirinya sudah bertauhid, jiwanya sudah sampai, hatinya sudah sampai bermakrifat, tetapi lidahnya masih mencela orang lain, masih mencaci orang lain, bermakna dia tidak tahu apa itu sudah sampai pada Allah. Kerana hati yang melihat kepada segala-galanya dengan kacamata tauhid, apabila dia berinteraksi dengan manusia, mata hatinya itu merasa dia bukan berinteraksi dengan manusia, tetapi hakikatnya dia berinteraksi dengan pemilik manusia tersebut. Siapakah di belakang manusia yang menggerakkannya? Siapakah yang memperjalankan manusia? Siapa yang mewujudkan dan menjadikan manusia tersebut? Maka interaksinya adalah kepada hakikat pada hatinya, manakala anggota badannya dia bertindak menurut syariat yang Allah SWT telah memberi batasan-batasan yang tertentu. Pada alam syariat, pada syariat Allah SWT tentukan yang ini hak siapa, yang ini hak siapa, yang ini hak orang lain, yang ini hak orang lain, ini hak fulan, kamu perlu hormati haknya. Tetapi pada hakikat, mata hati hakikat,
keyakinan yang benar, melihat segalanya ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sesiapa yang mendakwa dirinya mencapai hakikat, tiba-tiba dia mengambil hak orang lain dan mengatakan ini hak Allah, bermakna dia menyeleweng. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita hakikat dan juga syariat. Sehingga hakikat yang benar dan juga makrifat yang sahih, ia akan membuahkan hasil akhlak Muhammadiyah. Dia akan menghormati orang lain, dia akan respect kepada orang lain, dia akan sentiasa bersangka baik dengan orang lain. Mulutnya akan keluar perkara-perkara yang positif berkenaan dengan orang lain. Sesuatu yang sentiasa motivasi, kerana dia melihat segala-galanya adalah perbuatan, kesan daripada perbuatan dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Akan payah untuk keluar daripada mulutnya kata-kata umpatan, fitnah, tohmah, gosip, khabar angin, mencela, memaki hamun. Kerana dia melihat segalanya terselit dan juga tersulam hikmah dan juga rahsia daripada nama Allah Al-Hakim yang maha bijaksana. Apabila hati tersebut sudah dicahayakan, sudah celik, maka dia akan melihat nama Allah. Saya dapat duduk di sini, ini nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, daripada sifat rahmatnya. Apabila seseorang mendapat makanan, rezeki, nama Allah Ar-Razak tertera pada hatinya. Itu hati yang melihat. Tapi pada martabat nama, seseorang yang mendapat hadiah, kurniaan, dinaikkan pangkat, dinaikkan gaji, dia melihat tertera nama Allah Al-Wahhab. Apabila orang lain mendapat nikmat, juga tertera nama Allah Al-Wahhab yang maha mengurniakan. Jika tidak tertera nama Al-Wahhab, di situ dia akan hasad dengki dengan orang lain. Kenapa orang lain dapat lebih daripada dirinya? Kenapa orang lain dapat dinaikkan gaji, dinaikkan pangkat? Maka sempit dadanya. Kerana dia tidak bergerak hati tersebut bersama dengan Allah. Hatinya itu tertempu, fokusnya kepada makhluk. Dia tidak nampak siapa di sebalik makhluk tersebut. Maka apabila orang lain tukar kereta, maka hatinya semakin sempit. Orang lain tukar rumah, semakin sempit dadanya. Orang lain tukar langsir, tukar sofa, semakin sempit hatinya. Dinaikkan pangkat di dalam pejabatnya. Apa beza saya dengan dia? Kenapa dia dinaikkan pangkat? Kenapa dia naik gaji? Dia selalu ponting dan sebagainya. Saya penuh dedikasi. Maka hatinya akan hasad dengki, dendam. Dan manusia apabila hasad dengki, kadang-kadang ia boleh membawa kepada santau, kepada sihir, kepada memudaratkan orang lain dan sebagainya. Dan ini sudah tentu bertentangan dengan syariat kita. Hatta berasa hasad dengki itu sudah bertentangan dengan orang yang melihat dengan kacamata tauhid. Apabila orang lain mendapat nikmat, maka hatinya subhanallah, Allah sedang menzahirkan namanya Al-Wahhab, Ar-Razak, Al-Mun'im, Al-Mannan, yang maha mengurniakan, yang maha menganugerahkan, yang maha memberi rezeki. Al-Basit, yang maha meluaskan rezekinya, melapangkan rezekinya. Kemudian syaitan akan bisikkan kepadanya, dah kalau Allah luaskan rezeki, maha mengurniakan, kenapa tak kurniakan pada engkau? Kau tak layak untuk dapat rezeki Allah? Jika syaitan dia membisikkan perkara tersebut, maka kita ingatkan dan terterakan cahaya nama Allah Al-Hakim. Al-Hakim yang maha bijaksana. Allah mengagihkan dan membahagikan rezeki-rezekinya, membahagikan kurniaannya menurut ilmu Allah, bukan menurut ilmu kita. Ilmu kita adalah cetek. Allah sudah tetapkan segala-galanya 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis sahih menyebutkan, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardh bi 50,000 sanah. Allah telah tetapkan dan tentukan segala-galanya yang berlaku di atas dunia ini 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Segala-galanya telah termaktub dalam Lauh Mahfuz. Berapa banyak rezeki yang kita akan makan, berapa banyak butir beras yang kita akan makan, berapa banyak galon air yang kita akan minum, berapa banyak oksigen yang kita akan hirup, berapa banyak karbon dioksida yang kita akan lepaskan, berapa banyak pernafasan yang kita akan gunakan. Segalanya Allah telah tentukan. Apakah keadaan kita di dunia ini 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi? Kerana itu dalam pokok keimanan kita percaya kepada qada dan qadar, ianya menjadi pemujuk hati kita. Segalanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Apabila Allah SWT makmurkan negeri kita dengan rezeki yang melimpah, maka tertera nama Allah Al-Basit. Al-Basit, yang maha meluaskan rezeki. Tapi bila Allah Subhanahu Wa Taala menyempitkan ekonomi kita, menaikkan harga barang, maka Allah Subhanahu Wa Taala namanya adalah Al-Qabid, yang maha menyempitkan rezeki. Ramai orang yang tersilap dan terlepas pandang bahawa apabila rezeki makmur dan sebagainya, dia nampak ini rezeki Allah, ini nikmat Allah, mudah untuk dia bersyukur. Tetapi apabila harga barang naik dan sebagainya, dia terlupa itu juga adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga Allah ingin menzahirkan namanya Al-Qabid, Allah yang menyempitkan rezeki manusia. Itu juga ada sebagai satu ujian untuk melihat siapakah yang bertakwa di kalangan manusia. Allah mengatakan, barang siapa yang bertakwa kepada kamu terhadap situasi yang datang, maka aku akan adakan jalan keluar untuk kamu, dan akan memberi dan kurniakan kamu rezeki daripada arah yang tidak disangka-sangka. Dan jika hati kamu bersandar tawakal kepada aku akan mencukupi kamu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Dalam surah Talaq, Allah SWT mengatakan kelebihan takwa dan juga tawakal. Apa yang berlaku di atas dunia ini semua urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang ekonomi Allah SWT naikkan, tingkatkan, ada Allah Ta'ala sebahagiannya Allah Ta'ala rudumkan ekonomi tersebut. Itu semua Allah ingin menguji iman dan juga manusia. Jika manusia tidak melihat bahawa ini adalah ujian daripada Allah, maka dia akan merungut, dia akan protes, dia akan maki hamun orang-orang yang ditentukan oleh Allah SWT untuk menjadi asbab perkara tertentu untuk diuji manusia. Maka dia mengotori jiwanya dengan maki hamun, dengan rungut, dengan protes. Dan paling bahaya kalau protesnya itu adalah protes kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat, mereka pernah mengadu kepada Nabi SAW mengenai sebuah isu yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, para peniaga di Madinah, para peniaga di pasar Madinah, mereka menaikkan harga barang dengan sewenang-wenangnya, sesuka hati mereka. Tetapkanlah harga barang ya Rasulullah, supaya mereka tidak lagi dapat menaikkan harga barang kerana harga barang sudah dimatikan. Ya Rasulullah, tetapkan dan matikan harga barang. Rasulullah SAW memberi nasihat dan tarbiyah kepada sahabatnya dengan membawa mereka, kenalkan mereka kepada nama Allah. Ada salah satu nama Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak termasuk dalam Asmaul Husna. Selain daripada 99 nama Allah Asmaul Husna, ada banyak lagi nama-nama Allah. Al-Mannan, Al-Hannan, Al-Mun'im. Ini semua nama-nama Allah yang tidak termasuk di dalam Asmaul Husna. Maka di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengenalkan salah satu lagi nama Allah SWT, Allah Huwal Musta'ir. Dialah Allah yang maha menetapkan harga barang. Allah lah yang mengawal harga barang. Turun naik harga barang adalah dalam tangan dan genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak mahu matikan harga barang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana saya tidak mahu bangkit di hari akhirat kelak. Nanti ada orang yang datang kepadaku kerana aku menganiaya dia, menzaliminya. Kerana aku tidak tahu jika aku tetapkan harga barang, mungkin sebahagiannya untung dan sebahagiannya rugi. Kerana Rasulullah tidak cek satu persatu siapakah di antara mereka, berapakah kos harga barang dan sebagainya. Jika dengan menetapkan harga barang tersebut, takut Rasulullah takut dia akan menzalimi salah seorang daripada peniaga, dan dia tidak mahu menzalimi walaupun seorang peniaga di pasar Madinah. Baginda SAW mengatakan, aku tidak mahu di hari akhirat kelak nanti aku dituntut. Tetapi lihat bagaimana cara Rasulullah tarbiyah kepada para sahabatnya. Mereka sedang mengadu mengenai kenaikan harga barang. Rasulullah SAW bawakan hati mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Huwal Musta'ir wa huwal basit wa huwal qabid. Dialah yang melapangkan rezeki manusia dan dialah yang menyempitkan rezeki manusia. Maka wahai sahabatku, kamu teruskan dengan pencarian dan perelok dan perindahkan pencarian kamu. Dan berkenaan dengan kenaikan harga barang, maka kamu cuba ubahnya dengan cara kamu yang tersendiri. Kamu tidak perlu membelinya daripada peniaga-peniaga pasar Madinah pada ketika itu yang menaikkan harga barang, kebanyakannya daripada orang-orang peniaga Yahudi,
para orang Yahudi menguasai pasar Madinah pada zaman Rasulullah SAW. Maka produk tersebut kamu tidak perlu membelinya, sehingga mereka melihat barang tersebut tidak laku, maka mereka turunkan harga barang tersebut. Dan Rasulullah SAW membawa hati para sahabat untuk bertakwa, tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana rezeki adalah sesuatu yang dah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tumpukan hati kamu itu untuk membina perhubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Naik harga barang kerana Allah nak uji bagaimana jalinan hubungan hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tingkatkan ekonomi, makmurkan negeri untuk Allah lihat dan uji bagaimana perhubungan hati tersebut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah hati tersebut leka dan alpa daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun hati itu syukur dalam keadaan dia mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit perkongsian kita pada malam ini. Kesimpulannya, perjalanan manusia yang bermula daripada alam arwah, alam yang mana kita menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sekarang berada di alam yang ketiga. Alam yang kedua adalah rahim ibu kita, dan masuknya kita ke alam dunia ini adalah sementara untuk kita kembali kepada pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di alam arwah kita menyaksikan Allah, dan setelah alam ini juga kita akan menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan berhadapan dengan Allah di alam akhirat. Dan di dunia ini juga tempat untuk Allah Subhanahu Wa Taala uji adakah hati tersebut menyaksikan alam ini sebagai cerita alam, ataupun menyaksikan alam ini sebagai cerita Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mata hati yang celik, yang tazkiyatun nafs, yang menyucikan hatinya, membersihkan nafsunya, maka tabir akan terbuka dan mata hatinya akan sekali lagi celik, mencapai kepada martabat al-ihsan yang kita sebutkan sebentar tadi, menjadi hamba Allah seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia menyempurnakan syahadatain yang disebutkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka ini adalah sesuatu yang hebat di sisi Allah apabila Allah mengizinkan kita untuk mengucapkan syahadah tersebut, kerana ia adalah berdasarkan penyaksian mata hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita ilmu yang bermanfaat, yang mana dengan ilmu itu menjadi penyuluh kepada kita untuk sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala hantar kepada kita pembimbing dan juga pemimpin untuk menuntun dan juga memimpin rohani kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa mudah-mudahan Allah tunjukkan kepada kita orang yang boleh tunjukkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala bawakan kita kepada orang yang dapat bimbing kita kepada ma'rifatullah, kepada pengenalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita husnul khatimah dan jauhkan kita daripada su'ul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita tangguh majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah wa bihamdih, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.